A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sahabat-sahabat penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain tak bukan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan usia kita, masih lagi mengekalkan kita dalam keadaan Islam dan juga iman. Mudah-mudahan dengan setiap apa yang kita kerjakan pada hari ini menjadi salah satu cara untuk kita ta'abbud ataupun menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap apa yang kita kerjakan agar mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sidang tuan sekalian, saya dan Luqman pada pagi ini mewakili pihak produksi rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, menzahirkan rasa sedih dan juga duka cita bagi mangsa-mangsa yang terlibat dalam nahas pesawat Beechcraft 390 Premier 1 semalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kesejahteraan, mengampunkan segala dosa mangsa dan juga memberikan kekuatan serta ketabahan bagi ahli keluarga mangsa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tempat ataupun meletakkan mereka di tempat yang terbaik di sisinya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di dalam edisi 18 Ogos 2023 bersamaan 1 Safar 1445 Hijrah, hari Jumaat. Mudah-mudahan pada hari ini kita tambah ataupun lipat kali ganda lagi bersempena dengan penghulu segala hari ini. Mudah-mudahan kita dapat lipat kali gandakan lagi kita punya amalan juga ibadah kita, di samping kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan setiap selawat yang kita sampaikan, yang kita lafazkan itu akan menjadi ataupun mempermudahkan kita untuk bertemu dengan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak, insya-Allah. Sidang tuan sekalian, jangan lupa untuk teruskan bersama dengan kami, dan insya-Allah pada pagi ini kalau kita lihat sidang tuan sekalian, banyak malapetaka, bencana yang Allah SWT hadirkan kepada kita pada hari ini. Atas asbab apa? Atas asbab diri kita sendiri sebagai manusia yang tidak pernah lari daripada melakukan kesilapan dan juga dosa. Dan sidang tuan sekalian, di antara penyebab kita melakukan dosa ini adalah apabila mana kita hilang malu terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan membincangkan satu topik berkaitan dengan dosa yang kita lakukan, iaitu berkaitan dengan topik kita berhenti tayang. Tayang apa tu? Insya-Allah pada pagi ini akan disampaikan kepada kita oleh salah seorang panelis yang cukup tersohor, peneraju Madat Dakwah Center kita. Siapa lagi tidak lain tidak bukan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Yaqub Yusra. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah sihat. Kemah pagi ni. Jadi saudara sekalian, jangan lupa juga untuk anda juga boleh menyaksikan rancangan secara langsung pada pagi ini dengan topik kita berhenti tayang. Anda juga boleh menonton siaran hari ini secara HD di www.tonton.com.my, insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita mendengar sedikit tausiah dan juga mukadimah pendahuluan awal kita berkaitan dengan topik yang kita nak bincangkan pada pagi ini, berhenti tayang. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Yang saya hormati Da'i Luqman, yang hormati tuan-tuan muslim muslimat, rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan dan manfaat untuk pertemuan kita pada pagi ini. Allah mengizinkan pada pagi yang penuh dengan kekalutan, pagi-pagi Jumaat ni. Tapi masih boleh kita dilapangkan sedikit waktu dan ruang untuk kebersamaan dalam satu program yang nak mengupas satu perkara yang sedikit memberi input dan output yang baik pada diri kita, dan tajuk berkaitan berhenti tayang. Nak tayang apa ni tuan-tuan? Ni adakah tayangan filem-filem terbaru ataupun
tayang apa, maka kita akan tuntaskan perbincangan berkaitan aurat secara khususnya. Kita yakin benda ini semua spesifikasi yang Allah jadikan pada tubuh badan manusia ni cantik, kan? Sama ada lelaki ataupun perempuan. Dulu orang duk kata bila orang lelaki tengok orang perempuan saja naiknya syahwat, rasa teringin, rasa nak. Tapi jangan buat main. Pandangan orang perempuan hari ni pun tak relax. Kan, depa tengok opa-opa K-pop apa semua ni, kan, sampai habis ni sampai dia punya macam kena histeria. Kan, macam-macam lah istilah-istilah yang digunakan, kan, pecah ovari lah apa benda kita dengar tak nak brain kepala otak. Tapi itulah yang sedang berlaku kerana dari mata turun ke hati itu, kan, dan kita cuba nak memanfaatkan dari mata itu tidak turun ke mana-mana agar mata itu boleh mendatangkan kebaikan dan hati itu terjaga daripada keburukan. Jadi insya-Allah kita akan cuba dengan hikmah yang paling baik agar perbincangan kita pada pagi ini tidak mengundang kemarahan ataupun terasa hati siapa-siapa. Siapa yang terasa pada muka lah nak buat lagu mana, kan. Memang itulah hakikat dalam kehidupan. Yang salah kita cuba betulkan, yang betul kita cuba improve dengan menambah nilai kebaikan itu, bukan hanya untuk diri kita dan juga kepada orang lain, insya-Allah. Jadi sebenarnya bila kita menyebutkan berkaitan dengan aurat ni sebenarnya bukanlah perkara yang baru. Sebab apa? Lebih 1450 tahun sudah dibincangkan hal berkaitan dengan aurat ini yang telah pun termaktub di dalam Al-Quran dan juga sunnah kita. Jadi ini intipati perbincangan kita pada pagi ini berkaitan dengan menutup aurat, insya-Allah. Jadi jom kita, Ustaz, nak raikan soalan pertama daripada sahabat kita daripada Syahiralia Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, da'i dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, Islam tidak menetapkan cara khusus bagaimana pemakaian seorang Muslim dan Muslimat seperti apa jenis, warna dan sebagainya. Apa yang Islam tekankan ialah konsep takwa dalam pemakaiannya. Bolehkah Ustaz terangkan konsep takwa tersebut dan adakah pemakaian seseorang individu merupakan kayu ukur sifat malu? Terima kasih. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada Puan Syahiralia Muhammad untuk soalan pembukaan kita yang sangat baik berkaitan bagaimanakah pemakaian seorang Muslim dan Muslimat dan jenis apa, dan ditanya juga tentang takwa dan pemakaian ataupun pemakaian takwa lah kita cuba bahasakan. Yang pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran surah Hujurat ayat 13. Allah kata apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Allah kata sesungguhnya semulia-mulia daripada kalangan kamu, yakni kita semua di sisi Allah ni, bukan Allah kata orang yang banyak harta, orang yang rupa tak relax punya smart, ataupun orang yang putih, orang hitam, orang yang badan sadu ketul-ketul. Orang yang diletakkan mulia di sisi Allah ini syaratnya adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Yang paling tinggi sifat takwanya. Tidak dipandang kamu bangsa apa, keturunan apa atau apa-apa yang lain. Dan disebutkan juga dalam surah A'raf ayat 26 berkaitan apakah pemakaian yang bawa kepada ketakwaan kita kepada Allah. Allah berfirman dengan mafhumnya, wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu, yakni bahan-bahan untuk menjadikan pakaian kepada kamu untuk menutup aurat. Tengoklah bagaimana Allah direct to the point dalam bab pemakaian ni, tutup aurat. Jadi kita akan pergi lebih jauh perbincangan apakah spesifikasi tutup aurat tadi. Ada orang ingat soal kata pakai baju tu kira tutup aurat dah. Ada orang ingat soal kata selum tudung atas kepala macam hantu kat limah tu kira on dah. Kan? Ada orang yang diingat dengan telekung yang harganya mahal tak relax tu dah cukup tutup aurat dah. So justifikasi itu terlalu luas untuk kita sama-sama tengok pada mana takrif yang paling tepat. Dan pakaian perhiasan dan pakaian yang berupa takwa itulah yang sebaik-baiknya. Maksudnya dalam semua pakaian yang kita peragakan ini, pakaian yang paling bernilai, yang paling besar manfaatnya adalah pakaian takwa. Pakaian takwa yang demikian itu adalah tanda-tanda limpahan kurnia Allah dan rahmat kepada hambanya supaya mereka mengenang dan bersyukur. Back to back apa yang kita buat ini adalah kita nak kepada kembalinya la in syakartum la azidannakum. Rasa syukurnya kita kepada Allah. Maka sebab tu bila sebut tentang dua jenis pakaian, maka ada pakaian yang zahir, fizikal, yakni pakaian nampak jelas. Dengan syarat dia apa? Allah sebut dalam Quran tadi apa?
menutup aurat. Itu adalah dari segi sudut pandang zahirnya. Tutup aurat ni spesifikasi dia kena cukup syarat. Tak boleh terlalu ketat, kan? Tak boleh yang menampakkan tubuh badan, tak boleh terlalu nipis. Maka ada spesifikasi syarat yang menyempurnakan pakaian takwa untuk fizikal. Yang kedua adalah yang tidak nampak, yakni kerohanian, pakaian kerohanian atau pakaian batin. Yakni dengan rasa rendah diri, tidak ada perasaan ujub, riak, takabur, kan? Bukanlah dengan apa yang dipinjamkan, ditransitkan itu. Sebab tu dia diletakkan terma apa pada akhirannya adalah supaya kita ni mengenang dan bersyukur. Jadi setiap apa yang kita pakai tidak hanyut ataupun tidak rosak kita dengan apa yang kita peragakan dalam kehidupan kita, tetapi menjadikan dia satu ikatan taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita pakai bergelok ni sebab apa? Sebab nak Islam tu nampak comel. Nak image orang Islam tu tak nampak selekeh. Bayanglah kita, kan, slot tanyalah ustaz pagi ni pakai jubah pun tengok tak serika. Kan, bau Isnin, Khamis, Jumaat, Sabtu, pening abang kameraman kita. Kan? Maka benda itu menampakkan buruknya imej Islam. Al-Imam Al-Ghazali menyebut dalam kitab beliau, makruh kepada orang Islam yang menampakkan Islam tu nampak cak ayam. Nampak cerai orang kena panggil, nampak lekeh. Kena bagi nampak elok. Kan, biar tengok kalau pendakwah yang bila kita tengok tu nampak smart. Nampak elok, nampak senonoh lah. Ini tengok Allahu Akbar. Janggutnya tak turun, rambutnya tu dia macam dengan baru pi buat PJJ dengan Tarzan mana tak tahu. Jadi benda-benda yang macam tu memberikan satu impak yang besar. Maka sebab tu pakaian takwa ini dikategorikan kepada fizikal dan kerohanian itu. Maka haruslah dipakaikan kedua ini dengan formalitinya bersama. Dia tak boleh diasingkan. Ada orang kerohanian dia kuat betul, tapi dari segi fizikalnya nampak something wrong somewhere. Ada orang fizikal ni comel, lotek betul, tengok. Memang tak boleh nak complain. No question asked. Tapi tengok-tengok Allah dari segi batin tak masalah. Maka ini adalah kebersamaan yang perlu ada dalam bab soal pakaian takwa. Dia melibatkan yang fizikal itu disempurnakan dengan menutup aurat secara sempurna, dan adapun dari segi batin itu pula maka dihiasi pakaian tadi untuk mendekatkan diri dengan Allah, bukanlah menjadi ruang-ruang agar membuka pintu-pintu yang Allah laknat. Wallahu a'lam. Insya-Allah pakaian takwa itu terbahagi pada dua cabang, satu pakaian fizikal, yang keduanya adalah pakaian pada sudut rohani kita. Jadi mudah-mudahan memberikan pencerahan dan juga menjawab soalan daripada saudari Syahira Lia sebentar tadi, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita beralih dengan soalan berikutnya Ustaz daripada saudara Fadli Maksyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, bagaimanakah kadar yang dikatakan suami yang menanggung dosa isteri dan ibu bapa yang menanggung dosa anak-anak jika tidak menutup aurat dengan sempurna? Dan bagaimanakah cara Rasulullah SAW mendidik isteri, anak-anak dan umat pada zaman baginda tentang cara dan pentingnya memelihara aurat? Mohon pencerahan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, bila sebut tentang kadar yang dikatakan dalam bab tanggungan dosa pada suami ataupun pada seorang ayah, maka jelas Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Dan jelas disebutkan juga di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kata baginda Nabi SAW, fitnatur rujul fi ahlihi malihi jarihi tukaffirha as-salah wa siyam wa sadaqah. Perbuatan fitnah ataupun dosa kepada seorang ini datang dengan 3 jalan, Nabi kata. Yang pertama datang daripada ahlihi. Siapa dia ahlihi? Ahli keluarga. Isteri, anak-anak. Batu buat para suami, buat pada lelaki secara khususnya. Apabila saat kita melafazkan akad aku terima nikahnya si fulanah binti si fulanah dengan mas kahwin sekian-sekian tunai, itu bukan ayat untuk kita nak seronok ya semata-mata. Tapi ialah ada satu tanggungjawab yang sangat berat. Kalau dulu kita perlu hanya perlu untuk kita ni khu anfusakum, untuk kita jaga diri kita saja. Tetapi saat mana termaktubnya ijab qabul tadi, maka tak pasal-pasal, tak semena-mena, wa ahlikum itu wujud. Ahli keluarga yang menjadi tanggungjawab kepada kita. Sehelai rambut yang didedahkan secara sengaja di hadapan orang, maka satu catatan dosa daripada helaian rambut tadi.
Bayangkanlah bini kita rambut sikit punya tebal. Kena pula rambut afro. Ambil hang. Bersusun rambut tu, berselang lebih daripada traffic light dekat apa ni? Dataran Merdeka tu. Kan? Maka sebanyak itulah catatan dosa yang akan termaktub dalam buku-buku catatan kita. Maka dalam bab ni ambillah cakna dan perhatian khususnya buat para suami ataupun buat para ayah. Kan kadang-kadang anak-anak kita ni memang bila kita tegur dia tutup aurat, dia fragile, riau lah, bebal lah, merajuk lah. Tak apa, biar anak merajuk dan menangis sekarang, jangan kita menangis di kemudian harinya. Nah, dan bila sebut tentang macam mana cara Nabi mendidik isteri dan anak-anak ataupun sahabat-sahabat yang duduk dengan zaman Nabi, ada satu hadis daripada Sayyidatina Asmah binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Pernah satu hari Sayyidatina Asmah ini dia masuk di satu perkarangan yang di tempat itu ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Maka bila Sayyidatina Asmah binti Abu Bakar ini masuk, dalam keadaan ketika tu pakaian Sayyidatina Asmah ini agak sedikit nipis. Dia budak-budak lagi lah, tapi budak-budak yang dah balik, yang dah ada bentuk tubuh badan. Maka bila dia masuk tu bukannya tak pakai apa, bukannya pakai berkemban ke apa dah, pakai elok dah baju, cuma sedikit nipis. Kadang faktor nipis ni dengan banyak peranan lah, mungkin disebabkan pencahayaan, kan, mungkin disebabkan badan saiz tubuh badan kita yang extra pound sikit, kan. Ketika masuk tu Rasulullah pun terus memalingkan mukanya, jadi mengalihkan pandangan. Waktu dia masuk terus Nabi tengok ke tempat lain, kan. Dan ketika Nabi memandang wajah ke arah lain tu, terus Nabi tegur Sayyidatina Asmah binti Abu Bakar ni, wahai Asmah, sesungguhnya seorang wanita itu apabila dia cukup umur maka dia tidak boleh menampakkan tubuhnya kecuali ini dan itu. Nabi kata, apa makna ini dan itu tu? Adalah di bahagian wajah, di bahagian muka dan tapak tangan. Nabi tunjuk memberikan isyarat. Ini hadis Imam Abu Daud. Menunjukkan bahawa dalam hadis ni, yang pertama, bab menutup aurat ini bukan hanya memakaikan pakaian, tapi haruslah ia tidak nipih. Kerana nipih itu adalah aurat. Yang kedua, tegak ni jangan tegak depan orang ramai. Ni yang lagi mangkuk wal hayun ini ditegurkan menggunakan media sosial tu, lagilah balik awal. Siap buat konten pula ustaz. Siap ada video depan, video belakang, video tepi, dengan video kat bawah, video kat atas, habis benda nak dijadikan sebagai konten walaupun dalam bab teguran kepada orang. Dan yang ketiga, direct terus teguran itu kepada apa kesalahan dia. Jangan duk melapik-lapik, kajang 4 malau, kajang berlipat lah, apa semua lagi hang kena lipat kot. Maka tak perlu, terus direct kepada straight to the point apa yang kita nak tegur, agar tidak dibuang masa, terus orang yang ditegur itu boleh mengambil faedah dan istifadah daripada nasihat. Itu adalah di antara adab dan akhlak yang disebutkan dalam hadis daripada Sayyidatina Asmah binti Abu Bakar ini. Wallahu a'lam. Jadi Ustaz pun dah kongsi kepada kita di antara cara kalau kita nak menegur ataupun menasihati ahli keluarga kita ataupun sahabat-sahabat anda kita dalam cara untuk kita nak mendidik mereka dalam bentuk aurat. Mudah-mudahan memberikan kita pencerahan dan juga penjelasan dan terjawab soalan tersebut. Baik, kita akan buatkan berkaitan dengan berhenti tayang. Jangan ke mana, teruskan kekal bersama kami. Channel Ustaz Biar Tahu, jangan kira, berehat sebentar, kembali sebentar saja lagi insya-Allah. Alhamdulillah, sedap betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu, jangan kira. Sama-sama kita mengambil ilmu dan juga pengajaran di sebalik topik kita bincangkan pada pagi ini tentang berhenti tayang. Kepada ayah-ayah yang masih lagi memiliki anak-anak perempuan yang masih kecil, apa kata sama-sama kita didik mereka, asuh mereka untuk menutup aurat seawal usia kecil lagi. Mudah-mudahan itu akan menjadi satu perkara ataupun ilmu yang akan terus melekat di dalam hati juga pemikiran mereka untuk menjaga aurat mereka, insya-Allah. Ada sebarang ingin disoalankan kepada kami, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1800 88 1677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi jom Ustaz, kita nak beralih dengan soalan berikutnya daripada Puan Nur Dahlia Biru.
Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengapa muslimin dan muslimat tidak dibenarkan untuk menayangkan tubuh badan mereka di tempat yang terbuka? Sebagai contoh, ahli sukan dan model dalam iklan. Apakah batas aurat yang perlu dijaga bila terlibat dalam bidang tersebut? Mohon perkongsian ilmu. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada Puan Nur Dahlia Biru berkaitan kenapa tidak dibenarkan ataupun tidak digalakkan untuk kita ini menayangkan tubuh badan di khalayak ramai. Kerana itulah peradaban. Peradaban ini datang, tamadun itu datang adalah untuk membentuk manusia daripada zaman jahiliah yang duk belanja free. Kan? Ingat apa free show, tiger show ke apa, duk main buka sana buka sini. Maka peradaban itu memberikan kemuliaan kepada taraf manusia. Kan? Orang barat merasakan bila show itu adalah benda yang nampak membanggakan. Hakikatnya dia pun malu. Perhatian itu tidak perlu untuk dibuka untuk menaik ke taraf kamu. Tetapi dengan melindungi dan menutup itu lebih memberikan kemuliaan kepada kamu. Nah? Dan ia berdasarkan dalil daripada satu hadis Nabi riwayat Imam Muslim, kata baginda Nabi SAW, dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi bertelanjang, yakni memakai pakaian tidak menutup aurat dengan sempurna. Makna telanjang dalam segi ta'rif ini tak sempurna sifat menutup aurat, maka balik awal. Balik awal ni mana awal kira dah merosakkan illah dalam bab menutup aurat tadi. Nah, yang cenderung kepada perbuatan maksiat dan cenderung orang lain kepadanya menggoda lelaki ke arah melakukan zina. Orang lelaki ni para ulama tulis dalam kitab tasawuf. Orang lelaki ni banyak dari dosa itu daripada mata. Orang perempuan daripada lidah. Maka bila duk belanja sangat, kita tak tengok pun rugi. Kadang-kadang dia main lalu seksi-seksi tu, tak rupa nak barak sangat, kita pun nak tunduk. Kadang-kadang di hujung-hujung mata tu dia tengok juga. Dia keling. Keling-keling tu dia main juga. Lepas tu perlu check and balance. Yang perempuan tutup aurat bagi sempurna, maka yang lelaki pun jaga pandangan. Hak ni kita nak cuba jaga pandangan. Hak tu duk tayang. Kan hak tu kalau dia di antara dua pihak ni kalau tak ada yang trigger, insya-Allah dia comel. Tapi Allah jadikan fitrah orang lelaki suka tengok orang perempuan. Ada orang dia kata, "Ustaz, saya dengan orang perempuan ni saya tak ada nafsu apa." Kena check balik. Dua keadaan, tak mati pucuk kan, gay. Kan? Maka fitrah lah memang kita suka orang perempuan. Itu satu fitrah yang memang sebagai manusia. Kan? Tapi yang perlu kita jaga, kerana apa? Apabila mendedahkan aurat dengan pakaian-pakaian yang terbuka itu akan menarik perhatian yang Nabi kata apa? Akan cenderung pada perbuatan zina. Kepala mereka mempunyai sanggul seperti bonggol unta yang sengit. Maksudnya adalah dia jenis pakai tudung Ustaz. Tapi di belakang tu dia bubuh macam dengan ni spoiler kereta proton tu. Orang boleh sidai baju, sidai kentola. Janganlah duk buat tinggi-tinggi tu nak buat apa? Kalau ustaz rambut kami panjang, jangan duk gatal lah sampai pi besar kan, sedangkan banyak lagi kaedah yang lain. Malah saya tengok dekat shopping ni, dia ada pula memang rambut dia tak panjang tapi dia memang jual jenis konsep bonggol unta. Apalah punya fashion, pengetahuan punca tak tuntuang langsung ni. Benda tu tak ada tapi dia wujud kan. So bila orang tengok tu nampak kepala tu nampak seketui macam dengan gon. Nak tahu bonggol. Bonggol tengah jalan tu. Dia saja. Tak ada pasal cari pasal ni Nabi sebut larangan. Supaya orang kagum kepada mereka. Orang tengok tu nampak kagum kat mana tau. Kalau tengok rasa nampak semak ya. Tapi ada orang dia suka Ustaz. Kalau kita pun tak boleh nak brain. Kan? Make up sampai 4-5 kali lebih pada lampu isyarat. Macam wayang opera Cina dah kita tengok. Tapi ada orang dia suka benda tu. Kan? Dan mereka tidak akan dapat masuk ke dalam syurga, Nabi sebut. Dan tidak akan menghidu, baunya pun tak hidu. Walaupun bau syurga itu mampu dihidu dari jarak perjalanan tertentu. Ada riwayat kata 500 tahun perjalanan dah boleh bau dah. Bayanglah 500 tahun perjalanan dah boleh bau. Tiba-tiba orang yang berpakaian tapi bertelanjang, orang yang Allah memakai bonggol-bonggol unta di belakang yang menampakkan dari segi tubuhnya itu,
maka Nabi kata nak bau pun tak boleh masuk celah-celah lah. Kan? Maka tak kira hang atlet ke, hang ustaz ke, hang pemimpin ke, hang rakyat ke, B40, T20, M40, kan tak kira lah B44 Counter Strike ke, kan tak kira lah apa pun kategori kita, maka wajib tertakluk dengan syariat yang sama dalam bab menutup aurat. Ada orang kata ustaz depa ni orang kemas-kemas Ustaz, depa terpaksa kena tak pakai tudung. Kenapa pula dah? Kan Rasulullah boleh jadi pemimpin paling besar pun Nabi ajarkan ni untuk menutup aurat. Tak kisahlah siapa pun kita, maka tertakluk dengan syariat dan Allah yang sama. Maka tidak ada bias, tidak ada, maka sama-sama kita usahakan better late than never. Siapa yang pernah mungkin mendedahkan aurat, kita betulkan kembali. Kan? Biar berubah sekarang, jangan sampai tak erti nak berubah langsung. Wallahu a'lam. Ya, berubah sekarang, jangan sampai tak erti nak berubah langsung. Satu kesimpulan yang ringkas, padat, menusuk ke kalbu, insya-Allah. Dia pun terjawab soalan tersebut. Jadi itulah satu pencerahan yang terbaik pada Ustaz berkaitan dengan kita ni kena ajak daripada awal. Jangan kita terlewat. Sebab apa? Takut ajal itu tidak menunggu kita, insya-Allah. Jadi jom kita balik dengan soalan berikutnya daripada Izzara. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Wassalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana hukumnya panduan terutamanya ketika wanita ingin beriadah, terutamanya untuk mandi di sungai, di kolam renang dan pantai? Apakah sebaiknya golongan wanita itu untuk elakkan kerana untuk menjaga aurat pada tempat terbuka sebegitu amat sukar? Namun jika ia dibolehkan, apakah garis panduan yang perlu seorang wanita perlu patuhi agar ia berlandaskan hukum syariat? Mohon perkongsian ilmu. Jazakallah khairan katsira Ustaz. Baik, terima kasih pada Puan Izara. Satu soalan yang baik berkaitan panduan untuk orang perempuan nak pergi riadah, nak pergi juga healing-healing ni kan, dia kata kan, nak pergi juga ya dekat ni ayat terjun kan, swimming pool dan sebagainya. Tengok orang Mamat Saleh duk bari macam bawa kabut penyu tepi-tepi tu, depa pun teringin juga, ada keinginan. Maka tuan-tuan, terima kasih untuk soalan yang baik. Cuma sebelum saya menjawab, saya nak mengajak kita ada 1,600 orang yang sedang menonton ni, apalah kiranya sangat kalaulah kita berusaha buat satu kebaikan pada pagi ni dengan tekan butang share. Itu paling common, paling cak ayam lah. Kopi link tu hantarlah kat grup adik-beradik yang lain. Gerak dia bangun, dengar kuliah sambil-sambil nak pergi sangkut jam dalam kereta, nak pergi pejabat. Sambil-sambil nak goreng ikan, nak goreng apa semua pagi-pagi ni, hantar. Maka itu satu tanggungjawab sosial kita bersama dan termasuk dalam urusan dakwah yang kita sedang sebarkan. Saya pun berusaha dengan cara yang saya mampu, Da'i Luqman dengan cara Luqman, dan tuan-tuan buat benda yang sama, maka semua akan dapat kebaikan yang mudah-mudahan didambakan kebaikan syurga untuk kita bersama. Siapa yang sebarkan, tekan butang share 1,600-700 orang ni, saya doakan moga Allah memberikan taufik hidayah dan juga keberkatan dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Maka terus jawab kepada soalan bila ditanya tentang panduan untuk nak pi dari segi asas kepada hukumnya, berdasarkan hadis Nabi ni, orang perempuan ni tak comel sangat untuk kita nak duduk di tempat yang terdedah kepada orang ramai. Sebab orang perempuan ni spesifikasi Allah jadikan dia menarik perhatian. Orang akan tengok dia kat mana pun. Walaupun atau ustaz depa ni saya tak cantik mana ustaz, saya ni huduh sikit pun sama ya. Saya ingat lagi waktu saya dalam kadet tentera dulu, kami ni satu-satunya universiti yang perempuan sikit. Kalau pilah seluruh dunia, pilah universiti mana pun semua perempuan ramai kan. Universiti kami sahaja yang perempuan sikit. Limit ada 10% je kot. Jadi hak ada tu, hak yang segak-segak confirm dah berpunya. So hak yang tak rupa nak comel pun tuan-tuan, ada juga orang yang memang mereka berkenan juga. Nak abang kata apa, tu kata orang lelaki dia mesti fitrah dia nak orang perempuan. Dan orang perempuan pula fitrahnya nak dipandang orang lelaki. Kan, walau macam mana sekalipun. Maka apatah lagi apabila kita duduk di depan khalayak orang ramai kan, walaupun dia kata ustaz ada, tapi kami pakai pakaian yang Allahumma salli yang memang compliant syariah. Sejujurnya kalau tanya saya pendapat peribadi, pakaian renang muslimah itu pun tak muslimah. Sebab pakaian macam mana pun, canggih tak mana pun pakaian tu, kalau kena ayak, dia confirm akan melekat dan akan nampak tubuh badan.
Kecuali mungkin pakai PPE lah kot. Tak urus jenazah tu kan. Saya pun tak tahu. PPE pun dia lekat. Bapak mesti ingat kalau kita urus dua peluh tu dia akan melekit pada badan. Saya rasa boleh lah kot kalau pakai suit Iron Man ataupun dia Robocop kan. Orang Ustaz tengok Robocop kan. Dia punya suit dia kembar besi tu kan. Mungkin lah kot. Tapi kalau dari segi normal punya pakaian renang, kan ada dia buat bentuk skirt lah apa semua. Tuan-tuan nampak tubuh badan. Nampak. Tapi kalau lah memang dia ni kalau tak pergi mandi juga ketak meleleh-elok ni boleh kena stroke dia. Maka minimumkan daripada duduk di tempat yang ada orang ramai. Sebab percayalah tak khusyuk orang lelaki tu nak mandi. Dia akan cuba cari waktu dia selam ke dia tengok. Mesti punya. Dia akan orang lelaki. Saya bercakap atas kapasiti lelaki. Bukan saya ni separa-separa. Maka sehingga kan ada ulama yang dia kata apa, kalaulah orang perempuan dapat dipinjamkan mata lelaki kepada dia hanya beberapa saat, nescaya tak ada orang perempuan di atas dunia ni yang mendedahkan aurat. Betapa dahsyat, amat-amat dahsyatnya mata lelaki ini, sampai dia kata kalaulah dipinjamkan apa saat ni confirm tak ada dah orang yang mendedahkan aurat sebab takut. Dan begitu jugalah kalaulah orang perempuan lelaki ni dipinjamkan pula perasaan tu, maka nescaya tak ada siapa yang nak tengok. Sebab apa? Rasa insecure daripada apa kita memandang dengan pandangan yang syahwat tadi. Dan ni bersabit juga dengan satu hadis Nabi riwayat Imam Bukhari, disebut dalam Sahih Bukhari. Nabi kata apa? Apabila seseorang tersebut sudah hilang akan sifat malunya, maka dia akan lakukan apa yang dia suka. Rugilah hilang malu. Malu ni separuh pada iman. Dan al-haya'u minal iman kan. Benda ni, malu ni lah sebahagian daripada iman. Maka berusahalah untuk kita jaga, memelihara kemaluan, memelihara malunya kita atas dasar untuk menambah nilai iman. Maka bukan saya nak kata tak boleh pun, bukan saya nak menentukan hukum. Maka tuan-tuan yang menentukan hukum di atas individu diri masing-masing lah. Kalau memang nak pergi sangat, cari di tempat-tempat yang mungkin private di antara kita dengan keluarga, mandilah. Tapi susah lah nak cari tempat-tempat macam tu kan. Tapi kena ikhtiar lah. Kalau tuan-tuan nak juga mandi, kan, kena berusaha lah. Jangan mandi tempat orang ramai. Kita bimbang-bimbang kerana bentuk tubuh badan pasti akan diperlihatkan juga kepada orang ramai. Wallahu'alam. InsyaAllah. Jadi kalau nak lebih mudah, buat sendiri sekolah renang. Ataupun kalau ada kat rumah tu ada kolah renang, masuklah kolah. Private pun lah. Masuk. Kalau tak ada kolah renang, masuklah mesin basuh pun boleh, tahan air bagi penuh. Jadi insya-Allah boleh terjawab soalan tersebut. Jadi saudara sekalian, kali kita akan buatkan berkaitan dengan berhenti tayang. Namun kita nak berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz Biar Tahu yang kira kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini setelah berjeda sebentar tadi dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan tiru, masih lagi membincangkan topik berkaitan dengan berhenti tayang. Kepada sahabat-sahabat saudara serumpun kita yang pada saat ini sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini, jangan lupa untuk laksanakan tugasan kita berkongsi ilmu pada pagi ini dengan menekan butang kongsi. Mungkin di kalangan penonton kita ini daripada kalangan ayah ataupun suami, salah satu nafkah yang perlu kita berikan kepada isteri dan juga anak perempuan kita dan juga anak-anak kita adalah ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita tak mampu nak bawa ke masjid, ke tempat-tempat lain, apa kata kita kejut mereka bersama-sama kita untuk menyaksikan rancangan pada pagi ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua, insya-Allah. Jadi jom kita teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini, Ustaz, dengan raikan soalan berikutnya daripada Azi Nazira. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya, apa pandangan Ustaz terhadap sikap individu yang gemar menayangkan gambar kawan-kawan di zaman muda dengan alasan throwback? Gambar-gambar yang dikongsi majoriti tidak menutup aurat dengan sempurna. Adakah dosa tuan punya gambar akan berterusan dan apakah nasihat kepada si tukang sebar? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada Puan Azian Hizal. Soalan yang sangat baik berkaitan jenis suka duk throwback ni, Ustaz. Dan duduk sesaja saat lagi dia up gambar waktu zaman sekolah menengah, duduk kat asrama, tak pakai tudung dan sebagainya.
maka hukumnya tetap sama kan, selagi mana gambar itu yang ketika dah tertakluk dengan syarak, yakni orang yang mukallaf lah, orang yang dah sempurna akal dan baligh, maka kalau mendedahkan aurat hukumnya tetap sama, haram. Haram dalam bab mendedahkan. Dan dalam satu hadis Nabi SAW disebutkan dengan jelas, kita pernah berbincang dalam bab aib ini. Nabi sebut dalam hadis, dia kata, setiap umatku dimaafkan dosanya kecuali mereka-mereka yang menunjukkan, dan sesungguhnya di antara menunjukkan dosa adalah hamba yang melakukan satu perbuatan di waktu-waktu tertentu, itu malam ataupun siang. Bahasa mudahnya, Allah dah tutup aib dia dah, tapi dia saja duk pi balik gambar-gambar yang lama kan, waktu pakai nampak leher, nampak telinga. Dulu dia pun serkup atas kepala tu je kadang-kadang kan, ataupun pakai pakaian yang ketat. Dia pula duk pi update, kononnya nak throwback lah kan, dapatlah 2000 like, tapi tak tahu berapa ribu tahun nak kena tibai dalam tu nanti. Ustaz, orang yang like tu pun dapat dosa? Ya, dapat, seolah dia menyumbang. Sebab apa orang suka duk share gambar-gambar macam tu? Sebab orang like lah. Try tidak ada sokongan, tengok. Dia mesti ada sumbangan sedikit sebanyak. Kita duk share contohlah, kita duk share live tentang ceramah, tak banyak like. Orang tak suka like, tak suka share bar. Tapi try share tentang hak nu kahwin dengan kawan ni, yang ni cerai kawan ni, baru cerai, dia jumpa markah baru, hak dia jumpa awek baru, hak dia jumpa balak baru. Oh, hak tu ramai share. Sebab apa? Sebab engagement berlaku. So engagement ni menjadi salah satu tendensi punca kenapa orang suka share benda-benda yang viral, benda-benda yang ada unsur-unsur yang hiburan. Waktu orang suka. Tapi main dengan ceramah-ceramah, benda-benda yang baik ni, try tengok share, sabar tahu pada iman. Sehari dia share 2 like Ustaz. Satu dia like sendiri. Geram sangat dia like sendiri, lagi satu like. Alhamdulillah ada orang lain like juga. Lepas tu kawan tu tolong komen, dia kata sorry cik, silap like. Kan, azab. Jangan buat pasal try, tak percaya buat benda baik dia memanglah cabaran sikit. Maka tak payah duk sebarlah benda yang dah Allah tutup aib kita tu, suruh gatal-gatal nak ni, ambil sebagai simpanan kita sudahlah, tunjuk kat anak-anak, tunjuk kat ni untuk sekadar simpanan dan nak throwback untuk diri sendiri. Dan ni satu kisah benar lah Ustaz yang berlaku di Kedah 10 tahun lepas lah saya rasa, 7-8 tahun lepas. Ada seorang kawan dia ni accident Ustaz. Dia naik kereta, accident, dan dia koma. Saya rasa dia koma tu hampir 2 minggu sebelum dia meninggal dunia. Cuma apa yang mereka ceritakan adalah di media sosial dia masih ada gambar-gambar yang mendedahkan aurat. Dia bukan tak pakai tudung Ustaz, dia pakai. Cuma pemakaian tudung ni tak cukup spesifikasi. Dia banyak gambar yang pakai lengan pendek. Pakai tudung ni dia buat mulut itik, buat apa semua tu. Malah biasalah budak-budak muda kan. Jadi dia meninggal tu waktu umur dia 22. Dia duduk belajar di college. So family ni minta tolong, ada tak kawan-kawan yang tahu password dia punya media sosial untuk nak dibuang gambar-gambar tu. Sampai hari ni tak boleh buang Ustaz. Saya terang lah, waktu tu saya sampai tanya, saya sampai cari ada tak saya nak ambil upah orang-orang yang boleh hack dia punya media sosial untuk kita bayar untuk delete profil yang tu ada. Tapi tak ada sebab orang tak tahu email, tak tahu, at least kena tahu email untuk nak hack pun. Tak tahu, tak ada apa-apa maklumat pasal dia punya phone dia memang lock, tak ada password. Jadi memang tak ada akses. Dan apa yang duka cita tuan-tuan, sampai hari ni orang masih boleh tengok gambar tersebut. Na'udzubillah. Dan tuan-tuan, ada satu kajian dibuat tentang bagaimana habit manusia mutaakhir ini. Bila dengar je bunyi kematian ataupun contoh kemalangan semalam pesawat yang jatuh, tuan-tuan, orang mula mencari semua nama-nama orang-orang, mangsa-mangsa yang tragedi semalam. 10 yang terlibat tu, tuan-tuan search dekat media sosial tuan-tuan, semua dia popular now. Menunjukkan tabiat orang kita bila dengar ada kematian atau benda-benda berita-berita besar, orang akan cari media sosial kita. Kalau saya mati, orang akan cari media sosial saya. Memang betul. Dan tuan-tuan pun orang akan buat benda yang sama. Baik tuan-tuan, maka cek dalam media sosial kita hari ini. Kalau kita mati, apa yang kita nak tinggalkan pada media sosial tersebut? Takut adanya gambar-gambar unsur yang mendedahkan aurat, maka setiap saat pada pandangan mata yang memandang, kita akan menerima saham yang tidak baik
di akhirat nanti. Oi tuan-tuan duk free dapat affiliate dosa menyambung free saja. Maka sebab tu buat semakan hari ni. Bukan hanya untuk kita, semak juga untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Kalau ada yang kurang kita betulkan. Nah, kita usahalah sama-sama insya-Allah, mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan. Sampai hari ni tuan, budak tu dah 8 tahun meninggal, orang masih ada akses untuk tengok dia punya gambar, buka dia punya profil, foto, tengok video-video dia. Jadi benda tu mengundang benda yang tak baiklah pada dia. Nah, setiap mata yang memandang mendapat liability pada dia di sana. Nauzubillah. Jadi apa yang Ustaz jelaskan itu bertepatanlah dengan pepatah Melayu tu. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Mudah-mudahan nama yang kita tinggalkan itu adalah nama yang memberikan kebaikan kepada orang, bukan nama yang memberikan keburukan kepada manusia yang lain. InsyaAllah mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Kita beralih dengan soalan berikutnya Ustaz daripada Al-Shal. Assalamualaikum Ustaz Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana dengan keadaan suami atau isteri yang tidak menghalang antara satu sama lain dalam menutup aurat? Kerana berfahaman menutup aurat seolah-olah menutup juga sumber rezeki mereka. Sedangkan rezeki Allah sangat luas dan pemberi rezeki adalah Allah. Mohon komen Ustaz. Syukran. #biar tahu. Jangan keliru. Silakan. Baik, terima kasih atas soalan yang baik berkaitan tak halang, suami isteri ni tak halang dalam bab menutup aurat pada pasangan. Tuan-tuan, objektif perkahwinan ni adalah untuk saling melengkapi, menambah kebaikan dalam kebaikan pada agama. Tapi kalau tidak ada manfaat dari segi menambah nilai kebaikan pada agama, maka kita dah menghilangkan juzuk manfaat pada rumah tangga tadi. Maka dalil yang sama kalau kita tengok dalam surah Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman, Allah panggil orang, Allah seru orang beriman. Apa dia? Qu anfusakum wa ahlikum nara, pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu, wajib kena jaga daripada apa? Nar, api neraka Allah. Kerana ancaman pada orang yang mendedahkan aurat ini adalah neraka Allah. Ini bukan benda yang tak relax, santai-santai je tuan-tuan. Ini bukan benda yang boleh untuk kita mengambil mudah. Maka perlu kita titik beratkan. Kerana perlu kita ambil sebagai bentuk manfaat. Sebab apa dia halang? Takut halang sumber rezeki. Tuan-tuan, dalam sejarah menunjukkan Sayyidatina Siti Khadijah radhiyallahu anha sebelum dia masuk Islam, sebelum kembali ke agama fitrah ni, Siti Khadijah radhiyallahu anha ni adalah seorang yang dah menjaga aurat dan jaga maruah diri dia dah. Celah mana yang kalau kata tutup aurat ni halang bab rezeki, dia boleh jadi wanita paling kaya di bumi Mekah ketika tu. Bukan kaleng-kaleng. Maklum baru habis ni jadi duta produk atas mana, boleh 1,000, 2,000, tu pun bulan pertama ciwi lebih. Tu pun duk rasa nak free hair dah. Tu pun rasa nak pakai seksi-seksi dah. Bimbang dalam keadaan kita niat daripada awal, aku pakai macam ni sebab murah rezeki, rosak dah dari segi ibadah pekerjaan kita tadi. Saya pernah ingat ada satu dulu diviralkan di bahagian di Kedah belah utara lah, sampai orang brand nama tu Cuk Udang Seksi. Orang brand sebab yang berniaga Cuk Udang tu memang seksi betul. Orang lelaki beratuk punya panjang. Saya rasa dia pun bukan makan sangat Cuk Udang tu. Kan? Tapi orang Kedah panggil gatal pungkok tu lebih tu. Kan? Nak pergi beli juga Cuk Udang. Nampak orang brand Cuk Udang seksi. La ilaha illallah. Betapa huduhnya pada gambaran brand yang diberikan. Yang meniaga dapat dosa, yang mai beli yang sepatutnya ibadah makan itu memberikan manfaat kepada agama, rosak sebab apa? Duk mulut ke mulut cerita, aku pi beli Cuk Udang seksi tu sedap sungguh. Sedap kat mana? Lah dia setelah jadi perangai Ustaz. Macam ni anak nasi lemak mak macam ni janda nak satu lah. Memang dia brand terus nasi lemak janda. Kan baru ni viral pula nasi lemak dia anak dara. Tu kalau dia menikah nak kira macam mana? Dia tukar. Tukar pula dah. Dia brand, pada saya benda yang mengaibkan lah. Carilah brand banyak lagi. Kan banyak lagi benda yang boleh, tak payahlah kita brand seolah-olah kita nak menjual diri dengan cara dengan nak ada add value pada produk. Janganlah nampak uduh sangat macam tu. Nampak takut hilang keberkatan dalam apa yang kita ni. Maka wajib kena tegak, wajib kena usahakan pada pasangan kita, by hook or by crook, slowly but surely cuba usahakan. InsyaAllah kalaulah batu itu boleh dilembutkan dengan air, maka insyaAllah manusia boleh dilenturkan dengan nasihat.
Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan kita mendapat rezeki yang diberikan untuk kita syukuri, bukan rezeki yang akan menyebabkan kita istijraj dengan diri. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Sedang tu sekalian, kita berhenti rehat sekali lagi. Jangan ke mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini. Rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru dibawakan eksklusif daripada Madat Dakwah Center. Alhamdulillah, masih lagi sama-sama kita membincangkan topik berkaitan dengan berhenti tayang. Jadi Ustaz, kalau kita lihat sendiri pun, pihak Madat sendiri pun banyak melakukan aktiviti-aktiviti riyadhah bersama dengan melibatkan golongan-golongan remaja ni Ustaz. Jadi apakah di antara garis panduan yang diberikan oleh pihak Madat apabila nak melaksanakan program-program sebegini, dengan cara bagaimana nak mencegah ikhtilat di antara hubungan antara lelaki dan wanita ni Ustaz? Silakan. Baik, sebab tu kita tak boleh nafikanlah keinginan manusia untuk berhibur ini adalah fitrah. Kan? Semua orang perlukan lah ni, dia panggil healing dah dengan ayat-ayat semua tu, dia perlukan, kita tak boleh nafikan. Maka di situ adanya platform yang kita sediakan untuk beriadah dalam keadaan yang patuh syariah. Kan? Macam kita ada kuda, kita ada memanah. Memanah ni tak ada unsur-unsur yang nak didedahkan aurat, tak ada nak memanah layaknya, tak ada. Main paintball, walaupun main paintball pegang senjata, tapi pakaian yang kita bagi tu pakaian yang longgar. Untuk vest yang kita pakai tu bukannya pakaian macam nak sarung buah nangka tu, tak ada. Kan? Maka setiap program yang diaturkan tu sedaya upaya kita cuba menjaga ikhtilat dan batas pergaulan itulah. Jadi sebab tu biasanya pada keesokan harilah, pada hari Sabtu memang tak relax lah jemaah yang datang. Dan esok saja untuk 19 hari bulan yang dah confirm Ustaz, ada 15 biji bah daripada seluruh Malaysia. Daripada 15 tempat berbeza, rombongan lah esok. Hari Sabtu memang ramai sikit. Hari Sabtu ni cuma esok yang paling ramai. Sebab minggu lepas pilihan raya, dia pegeram, dia taram terus mai. Hari Sabtu untuk biasa. Sebab hari Sabtu ni saya akan baca kitab Penawar Bagi Hati di masjid kita. Dan yang seronoknya, pengajian berjalan daripada pukul 9 sampai pukul 12. Bermula daripada Quran, tajwid, teknik karantina Madat yang kita buat di Madat, teknik karantina, teknik khas yang kita buat untuk hafalan Quran untuk orang tua-tua, dan pengajian kitab saya sendiri. Untuk remaja, kita akan ada untuk memanah. Kita baru beli pula menambah 10 busur memanah dan 300 anak arrow. Untuk nak bagi orang pemain lah, tembak sampai muntah. Yang seronok mah bayar RM1 Allah. Tembak sampai muntah. Kalau pergi kat pasar raya bayar RM1 dapat ambil gambar je kot. Ni dak mai kat Madat, mailah belajar. Dan kita untuk budak-budak kecil kita sewa super duper besar tu Ustaz. Macam kat pasar raya tu buat dekat sebelah masjid agar mak ayah boleh mengaji dengan tenang, anak-anak remaja kita boleh memanah, berkuda, dan budak-budak kecil boleh main dia punya permainan. Jadi lengkaplah. Orang mati pun kita tolong urus. Kalau maklum mai meninggal kat situ pun kita urus. Ada hang cangkul. InsyaAllah hari ni pun hang cangkul akan berusaha untuk uruskan salah seorang jenazah daripada 10 yang terlibat kemarin. Hang cangkul akan, ada seorang tu orang Sungai Petani. Hang cangkul Madat akan datang ke sini ambil jenazah selepas forensik sekali lagi untuk bawa balik untuk diuruskan di tanah perkuburan di Kedah, insya-Allah, untuk dikebumikan lah. Jadi semua program dilaksanakan tu secara percuma. Esok Ustaz kami terpaksa buat meeting minggu lepas. Kita akan buat masak untuk 1000 orang lebih makan. Tapi yang tak ada, tak cukup, minta maaf lah. Sebab biasanya hari Sabtu ni pengajian lebih 2000 orang lah mungkin. Jadi kita tak mampulah nak terima semua. Dan esok juga insya-Allah kita akan ada pelancaran beras untuk asnaf sekitar 6000 kampik. Kita buat jualan dan kita akan daripada jualan tersebut kita akan return back kepada golongan asnaf yang memerlukan. Jadi kod siapa-siapa yang berhajat boleh terus ke website kita, insya-Allah. Kita ada kempen satu kampit RM17 sahaja. RM17 untuk kita infakkan kembali kepada masyarakat. Bukan untuk saya makan seorang meninggal saya, bukan kata go out saya. Tapi kita nak manfaatkan untuk kepada asnaf-asnaf yang ada di kawasan kita, insya-Allah. Menarik, cukup menarik apa yang dikongsikan oleh Ustaz berkaitan dengan aktiviti-aktiviti Madat ni Ustaz. Jadi Ustaz, penonton-penonton mesti nak tahu apakah di antara nasihat Ustaz kepada mereka, hasrat mereka pada penonton Ustaz. Yang pertama, saya yakin ramai tu tanya, Ustaz macam mana kami nak terlibat sama ni? Ustaz, kami nak kena bawa mertun.
tukui, bawa paku mai tolong pipa tolong buat ke tak payahlah maklum, nampak pelik sangat duk rabat kot tiang-tiang tu lagi jenuh kami nampak pelik. Maka terlibatlah dengan yang pertama, seringan-ringan bantuan doa, minta Allah permudahkan. Kalau kita mampu dengan cara duit, bantu dengan cara duit, sebab sekarang pembangunan masjid dah siap. Jadi Masya Allah, kalau tengok dalam gambar tu semua berjalan serentak. Di sebelah masjid ada rumah kahwin, asrama untuk pelajar lelaki. Kita ada 6,000 permohonan Ustaz dalam masa setahun ni untuk nak masuk belajar di tempat kita. Jadi yang kita mampu ambil tak sampai 20 orang tahun ni. Dan kita sedang bangunkan juga menara ilmu falak, stadium e-sport, rumah kucing. Semua berjalan serentak, termasuk hub sukan. Semalam ada meeting yang kita buat. Kita perlu sekurang-kurangnya untuk beli 10 ekor kuda dan lebih banyak peralatan memanah, disebabkan pada hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu kehadiran orang yang nak belajar di akademi memanah kita tak ramai sangat Ustaz. Kadang kesian kat depa sebab kita terhad peralatan, sebab dia melibatkan keselamatan, teknik, gaya pernafasan, semua tu dia ada kaedah-kaedah dia. Dan alhamdulillah kita pelajar-pelajar kita dah 6 kejohanan kita masuk tahun ni semua menang. Alhamdulillah dengan izin Allah. Bila ada guru yang betul yang mengajar, disiplin yang betul, diet yang betul, peralatan yang secukupnya, maka we try to make them to be the best. Kan orang panggil the greatest Kedah ni dok kata kan. Jadi kena the greatest Madat juga yang boleh melahirkan anak-anak muda yang mereka ni compatible untuk masuk dalam pasaran. Kita target tahun depan boleh pergi kepada Sukma, insya-Allah budak-budak ni. Jadi orang ramai boleh datang untuk menyumbang, terlibat sama. Saya tak mampu buat seorang-seorang lah tuan, meninggal saya kalau buat seorang, jual buah pinggang pun tak cukup duit. Kan? Tapi kalau kita usahakan bersama, walaupun dengan sumbangan pada pagi ni yang menonton saja pun 2,000 orang. Tak relax ni. Kalau 2,000 orang yang sedang menonton ni, tu tak kira hak depan televisyen lagi. Kan anak Papa Burger Holding, kan sepupu dengan sultan mana-mana, kan yang ada duit lebih-lebih ni kita pakai sumbang. Kalau kata angka dia 2,000 orang menyumbang seorang 100, dah RM20,000. RM20,000 tuan-tuan dah boleh beli banyak mana manfaat, boleh beli banyak mana beras, boleh beli banyak mana Allahumma salli kampit simen. Kan? Jadi banyak benda yang kita boleh buat, nak buat dengan tak mau buat. Jadi saya mengajaklah untuk semua, dan insya-Allah pada pagi ni siapa yang menyumbang, kita akan bagi satu e-book khas yang ditulis, memang tajuknya pun berhenti tayang. Dan e-book ni ditulis khas untuk perbincangan kita pada pagi ni. Waktu komitednya kami daripada pihak Madat ni, Allahumma salli ala sayyidina, apa yang kita nak bincangkan, kami luangkan masa. Saya dengan tim luangkan masa untuk tulis satu buku agar kebaikan itu bukan hanya dalam perbincangan program, tapi manfaatnya kepada tuan-tuan. Jadi boleh dapatkan segera e-book ini. Dah ada lebih hampir 80 e-book yang lain di website kita. Itulah tanda penghargaan kita lah kepada rakan-rakan penonton yang sentiasa duk support kita, yang tak relax punya. Jadi saya doakan pada tuan-tuan diberikan kemurahan rezeki yang berguling-guling mewahnya dengan kebaikan dunia dan akhirat. Moga diberikan syurga. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jadi saudara sekalian, sekarang cara lebih mudah untuk kita nak berkongsi sedikit rezeki kita itu, boleh scan saja QR code yang telah pun ditontonkan di kaca televisyen seperti tadi. Dan juga alhamdulillah sepanjang kita berbincang dalam 1 jam 30 minit yang pertama ni Ustaz, banyak kita bincangkan berkaitan dengan di antara pakaian, iaitu pembahagian pakaian, itu pakaian fizikal dan juga pakaian rohani. Kita juga mempelajari juga tentang fitnah akan datang kepada kita dalam 3 bentuk dan sebagainya. Jadi banyak lagi kita akan buatkan, apakah lagi di antara hukum makan niqab dan sebagainya itu kita nak buatkan. Namun sebelum itu kita nak melabuhkan tirai terlebih dahulu TV3. Jangan lupa untuk saksikan sebentar saja lagi ekstra eksklusif di TV9 dekat di hati, dan rancangan Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Dan juga kepada saudara sekalian yang terlepas info ataupun siaran dari awal, jangan lupa untuk catch up semula di aplikasi Tonton dengan muat turun dan langgan sekarang. Bertemu kembali sebentar saja lagi rancangan Tanya Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Kembali sebentar saja lagi insya-Allah. Alhamdulillah saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru menerusi TV9 dekat di hati. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi kekal sehingga ke saat ini sama-sama kita mengambil ilmu dan juga pengajaran di sebalik topik yang kita bincangkan pada pagi ini, berhenti
tayang yang merujuk kepada ayuh sama-sama kita menutup aurat kita. Jadi mudah-mudahan dengan sepanjang tempoh perbualan kita pada pagi ini, banyak ilmu-ilmu yang kita dapat, sama-sama kita pelajari dan juga dapat kita sama-sama berkongsi dengan insan-insan yang tersayang. Mudah-mudahan kita semua dalam kalangan orang-orang yang memelihara aurat masing-masing, insya-Allah. Jadi jom kita nak teruskan lagi meraihkan soalan berikutnya daripada sahabat kita Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dapat Ustaz jelaskan tentang situasi berhenti tayang bagi seseorang dalam keadaan darurat? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Okay, baik. Terima kasih pada Tuan Ismail kita untuk soalan berkaitan situasi bagi seseorang dalam keadaan darurat, macam mana dari segi penayangan aurat tersebut. Baik, yang pertama, bila sebut tentang darurat, kena faham istilah bila berlakunya darurat. Ramai orang dia ambil mudah dalam ni, tak darurat pun relax je. Kan, dia kata nak pergi bersalin, nak pergi bersalin tak pakai tudung dah, sepanjang jalan tu dah darurat dah. Darurat ni adalah yang pertama, keadaan dia mestilah betul-betul berlaku, bukan sangkaan. Mesti berlaku, bukan main rasa-rasa. Main buah rasa-rasa pula. Saya rasa ni nak bersalin dah ni, jadi jadi tu tak main, tak pakai tudung, pakai baju hospital siap-siap masuk dah kereta dan sebagainya, tak boleh. Wajib berlaku dan bukan sangkaan dan betul-betul bukan cubaan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berusaha memelihara dulu. Protect dulu. Try prevention is better than cure dulu. Cuba elak daripada terdedah dulu. Contohnya apa? Ikhtiar. Tanya, boleh tak saya nak request, kalau contoh dalam bab bersalin lah, biasa berlaku dalam bab bersalin. Allahumma salli alaihi wasallam, boleh tak saya nak request ada doktor perempuan tak? Kalau ada hospital yang membenarkan tu, kita sebenarnya kita atas budi bicara ni hospital ni, kalau kita pergi dengan cara elok, insya-Allah. Kan? Saya dulu ni 10 tahun lepas ni, kita pun budak-budak lagi, saya baru kahwin waktu tu kan. Setelah nak melahirkan anak yang pertama, yang kedua, waktu tu di hospital kerajaan biasa ni, Hospital Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Waktu tu tak ada orang, mungkinlah orang kata ustaz, orang mudah, orang kenal kapan. Dulu tak ada, orang tak kenal saya, orang baru duduk mengaji waktu tu. Saya pergi minta jangan cara elok. Assalamualaikum, boleh tak saya nak minta begini, kalaulah diizinkan, boleh tak isteri saya bersalin, kalau boleh nak minta doktor perempuan. Misi yang tu bukannya makan tebuan, dia bukannya 3 line ke 7 line ke apa, bukan gangster. Kita pergi minta elok, subhanallah, dia pun tak apa, dia kata adik tunggu, insya-Allah nanti kak cuba usahakan apa semua. Alhamdulillah, dia memang Allah takdirkan, kita pun doa lah, minta lah pada Allah, kita ikhtiar dah, lepas tu serah pada Allah, minta Allah mudahkan. Alhamdulillah, dua-dua orang, anak yang pertama dan kedua saya dilahirkan daripada tangan doktor perempuan. Semua selepas mai anak yang ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai 6 orang ni, saya disiplin lah. Tahu, isteri mengandung je, isteri mengandung ni bukan sebulan. Sedar-sedar Allah, dah nak beranak dah bulan depan, terus dia buat teruk. Dia mesti main tanda, muntah lah, perut dia, macam-macam lah kan. Allah, saya pula yang Allah kadang-kadang saya kena. Mengidam nak makan macam-macam, saya kena. Muntah, bangun pagi, saya kena, tak tahu saya bawa tau. Jadi, saya buat simpanan. Daripada anak ketiga, keempat, kelima, keenam tu, alhamdulillah semua pergi swasta. Saya simpan lah sehari RM20 kan. Cari pakej-pakej yang RM2,000, RM3,000 pun ada lah ni. Terus buat teruk lah. Kalau boleh beli telefon, boleh beli sporing, beli peluk dakap, korban. Kalau tu nak jaga aurat isteri ni, start menyimpan sekarang. Ataupun simpan lah sama-sama kan, nak bersalin. Ataupun suami inilah waktu nak sweet-sweet kan, abang sayang ni tabung khas sebabkan saya mengandung anak yang dilahirkan anak kita bersama ni, jadi abang nak belanja sayang bersalin di tempat swasta. Banyak je tempat-tempat saya rasa harga agak tak terlalu mahal lah, 3-4 ribu pun ada. Kalau di Kedah tu, tempat yang saya pergi di Sungai Petani tu 2,000 je. Doktor pun baik, tak relax. Doktor memang bagus, sungguh lah dalam nak bersalin tu, ajak selawat, ajak ni apa semua, subhanallah. Dan semua staf saya pun yang staf lama yang boleh patung ke atas, saya sponsor bersalin kat situ. 2,000 lebih. Jadi menyimpanlah, usaha, kena usaha. Dan yang ketiga, hanya pada bahagian yang perlu didedahkan sahaja. Contoh nak bersalin, pada bahagian mana yang ni? Yang lain kena tutup. Jangan tu dia pergi buka telanjang bulat tu, hamboi huduh betul.
yang macam tuyul dah tengok. Maka jangan. Hanya dedah bahagian ni perlu. Sekarang ni ada dia ada memang pakaian untuk bersalin yang khas untuk compliance syariah. Yang ni dah diperjuangkan, diinovasikan. Jadi pakaian tu hanya dibuka pada bahagian rahim semata-mata, yang lain termasuk paha yang lain ditutup. Bagus pakaian-pakaian macam tu, selimut-selimut dan sebagainya ni kena usaha tutup. Suami kena mainkan peranan dalam bab ni. Jangan mangkuk ayun sangat. Kan dia duk buat teruk, tak ada langsung nak pergi protect bini dia. Waktu kita pergi tu tengok keadaan isteri kita, aurat dia kat mana perlu tutup, ambil kain buh atas kepala sikit, ambil kecekak ke apa tutup. Cuba maksimumkan penjagaan aurat. Walaupun ada bahagian terpaksa dilihat, contohnya kalau nak cucuk ubat bius mungkin di bahagian sini ataupun di bahagian punggung. Orang dah panggil pungkok kan. Kalau perlu didedahkan situ hanya pada bahagian tu. Ini pergi londeh beraya-raya sangat dah. Kenapa? Kan? Maka dalam bab ni tolong suami, waktu tu isteri kita sedang berjuang di antara hidup dan mati untuk melahirkan satu kelahiran yang baru, maka kita lah harus memainkan peranan. Nak usahalah untuk berada, minta doa waktu isteri nak bersalin anak ni, biar kita ada dengan dia untuk kita menghadapi perjuangan itu bersama. Boleh pegang tangan dia, boleh pujuk dia, boleh ajak cara dia nak teran, boleh ada dengan dia. Itu dah satu benda yang besar pada isteri. Maka menjaga aurat itu kena faham keadaan darurat, bukan main ikut hentam kromo saja. Daripada masuk pintu nak labor room tu bukan mainnya tayang kan sebagainya, maka tak boleh. Pada keadaan yang betul-betul darurat saja dibenarkan untuk didedahkan aurat itu. InsyaAllah mudah kita semua jelas berkaitan dengan penggunaan istilah darurat dan bila mana kita nak boleh menggunakan istilah tersebut dalam keadaan yang kita katakan darurat tersebut. InsyaAllah mudah terjawab soalan tersebut. Kita beralih dengan soalan berikutnya Ustaz. Daripada Puan Hana Wanci. Assalamualaikum Ustaz Na'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah untuk membimbing seorang muallaf tentang menutup aurat kerana cabaran masa kini dengan fashion yang keterlaluan sendat, jarang serta syarat bertudung tapi singkat, tidak menutup dengan sempurna dan tidak patuh syariah sebagai wanita muslimah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz Na'i. Sama-sama #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, dalam bab bimbingan, bimbingan ni tak ada kata mualaf. Bimbingan kepada mana-mana orang dia perlukan proses. Kerana proses itulah benda yang bawa kepada hikmah. Kawan tambah-tambah mu'allah, dia baru masuk Islam, leh-leh perintah ni hang tak pakai tudung masuk neraka, demam kawan tu. Maka tidak boleh terlalu keras kerana ia akan mematahkan, dan tidak boleh terlalu lembut kerana ia akan merosakkan. Maka perlu dia ada di antara garis tengah-tengah tu. Maka pada saya percaya tentang slowly but surely itu, the matter of time, proses itu akan berjalan. Even pada 2-3 minggu yang lepas saya geng-geng Persatuan Maknyah Malaysia. Wih, depa ada istimak depa Ustaz. Depa ada himpunan geng-geng maknyah ni. Depa ada dia punya komuniti yang sangat besar, puluhan ribu di Malaysia. Depa datang, yang ni yang maknyah-maknyah nak berhijrah lah. Dia call saya, dia tu Ustaz, kami nak berhijrah. So kami datang ni, kami tak pakai tudung tu Ustaz. Saya kata hampa pakai tudung, aku starlight dia hampa. Boleh mengada sangat. Ada hampa tu jantan hampa dengan aku. Kan? Jadi bila mereka datang tu, kita buat kelas khas untuk mereka. Buat kelas khas untuk syarat dia, mereka ni maknyah-maknyah ni saja boleh masuk, agar mereka tak rasa insecure tu. Jadi samalah apabila kita berurusan dengan mu'alaf-mu'alaf ni, mereka ni fragile walaupun nampak macam tu. Dan mereka biasanya keluarga buang dan sebagainya, maka perlukan proses untuk keberadaan dengan mereka. Di Madat alhamdulillah kita rasa kita dah berusaha dah Islamkan hampir 50 orang. Secara total lah yang terbaru, hari itu pun kita berjaya Islamkan Cikgu Param. Kalau tuan-tuan tengok perjalanan hidup dia, mak ayah dia, abang dia meninggal waktu Covid, meninggal serentak. Dia tinggal sebatang kara sampai berikat nak bunuh diri. Saya ambil dia sebagai anak angkat di Madat, duduk di Madat. Walaupun waktu tu berlainan agama dan bangsa. Berbulan-bulan duduk jadi anak angkat kami di sana. Makan, minum, pakai, urus jenazah Covid, apa semua. Hari-hari dia tolong buat. Tapi alhamdulillah, saya tak paksa dia pun masuk Islam. Saya cuma jadikan dia sebagai attach sebagai keluarga angkat. Sebab dia tak ada siapa-siapa dah. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, dia pada hujung pertengahan tahun lepas, dia mesej, dia kata Ustaz, saya rasa saya nak masuk Islam. Saya rasa fikir betul-betul. Jangan ni bukan merasa-rasa. Dan dia kata, saya sendiri syahadahkan dia di Masjid Bandar Baru Sungai Lalang. Ketika itu saya khutbah Jumaat, habis itu saya syahadahkan dia. Alhamdulillah, sekarang dia ada berkhidmat di Hospital Melaka. Subhanallah, dan kehidupan dia semakin baik. Belajar tentang semayang, puasa, zakat, apa semua dah mula
faham dia tentang Islam. Maka itu prosesnya perlu makan masa, dan kita lah orang-orang yang dah diberikan Islam lama ni harus tunjukkan teladan yang baik lah. Jangan menghukum dia. Dia fragile. Dia budak yang baru dilahirkan. Seperti mana disebut dalam hadis Nabi, maka kembali kepada fitrah. Maka dalam keadaan fitrah itu haruslah kita sabar, haruslah kita committed dalam pendidikan kepada dia dengan cara yang paling berhikmah. Jangan terus pisau direct, jangan mengugut-ugut dia. Dan basic yang paling yang saya rasa saya selalu guna adalah saya selalu puji depa. Geng-geng maknyah tu, bila dia main dalam keadaan dia pakai jubah laki, dia pakai, kita balut serban dekat dia, maknyah ni kan. Tangan dia ustaz, saya salam dia lembut pada tangan bini saya, tuan-tuan. Heran saya depa ni buat apa tau. Tapi kita pujilah abang ada macam ni kan handsome. Dah ustaz, kita orang cantik tak handsome. Mengada tu cantik-cantik apa semua kan. Tak cantik orang perempuan, nampak jantan, lato-lato, geng lato-lato kena handsome. Bila puji, depa suka pujian dan manusia sukakan pujian. Depa bagi dia pakai tudung tu kata cantik, comel, apa semua, pakai untuk aurat tu lebih baik dan sebagainya. Insya-Allah. Baru ni dia tetamu daripada Jepun nanti saya cerita. Juga kita ajak tentang aurat. Daripada Jepun tu. Abang menarik tu. Jadi perlu bersederhana dalam kita membimbing, jangan terlalu keras kerana ia akan mematahkan, dan jangan terlalu lembut kerana ia akan merosakkan. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Ada lagi sambungan pada Ustaz, nak tahu? Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami Tanya Ustaz biar tahu. Yang keliru kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, saudara betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dan rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Sama-sama kita masih lagi dalam topik perbincangan kita berkaitan dengan berhenti tayang. Jadi saudara betul sekalian, Ustaz, ramai nanti ni Ustaz kisah tentang daripada warga Jepun datang jumpa Ustaz ni, Ustaz. Silakan. Okey, baik, alhamdulillah. 4 minggu yang lepas lah, saya bulan 8 baru ni ada seorang tetamu lah yang datang. Dia kata nak datang ke tempat kita di Muqtada Dakwah Center di Madat, daripada Jepun. Dia lone ranger lah, seorang muda lagi, umur dalam masa awal 20-an. Dia main travel, segak tak relax lah kan, comel. Jadi bila main tu saya duduk sehati dah, sebab dia main dengan orang Jepun pakai skirt musim panas ni kan. Malaysia orang panas lah kan. Jadi saya fikir mampu dia kalau dia main berkata orang lain, aku sekali meloreh ni kan. Jadi saya pakat dengan staff saya, kita bawa dia pergi beli baju kan. Kita perkenalkan culture kita, cerita. Dia pun dia kata cantik, dia kata baju-baju tradisional Malaysia ni cantik kan. Jadi apa ni, beli abaya dia pula dalam banyak-banyak pilihan tu. Kita mengharapkan dia cari yang jenis masa konsep baba nyonya macam tu kan, sebab dia kulit jenis bukan tinted macam kita ni, jenis cerah ni kan. Jadi Allahumma salli alaihi wasallam, dia pilih abaya ni dah. Abaya yang longgar, yang comel lah bila pakai tutup aurat kan. Masya-Allah, tabarakallah. Dan dia peragakan tu, nampak dia sendiri pun seronok. Dia kata lagi selesa pakai macam ni apa semua. Dan mudah-mudahan, dan dia sampai hari ni pun dia masih kontak dengan kita, tanya tentang Islam. Dia duduk hanya sehari di Sengit Badat, dan dia looking forward untuk datang lagi. Alhamdulillah, hujung tahun ni dia kata dia nak datang lagi daripada Jepun untuk duduk di sini beberapa hari untuk khidmat di rumah kucing lah. Dan kali ini bukan hanya di rumah kucing, dia nak tengok urus jenazah dan sebagainya. Jadi batu kata kita tugas kita ni menyampai, yang nak menentukan bolak-balik pada hati itu adalah hak mutlak Allah. Saya tak ada kuasa untuk nak paksa dia, tapi saya boleh untuk berkawan dengan dia dengan cara yang kita mampu. Kan? Mana tahu mungkin dia jodoh dia bertemu dengan staf-staf saya ke, mungkin satu dakwah yang baik pada dia. Dan even alhamdulillah kita pun ada memang pernah nikahkan seorang yang dengan asbab dia berdakwah dan menjadi pasangan hidup dia sampai hari ini. Dah beranak pinak dah. Jadi jangan menafikan hak dalam menyampaikan dakwah kepada orang. Walaupun hari ini kita melihat dia sejahat-jahat manusia, belum tentu dia akan mati sebagai sejahat-jahat manusia. Silap-silap dia akan menjadi sebaik manusia yang jauh lebih awal masuk syurga melalui kita, mendahului kita. Jadi
don't ever downgrade any people yang kita tengok, kerana Allah masih memberikan ruang dan peluang yang sama selagi mana kita hidup. Nah, jadi mudah Allah memberikan kebaikan. Jadi ini dikatakan sebagai kebaikan bila mana kita menggunakan kebijaksanaan dalam berdakwah kita tu. Boleh menarik bukan setakat orang Malaysia saja, bahkan orang Jepun pun boleh tertarik dengan budaya dan juga cara kita dalam menutup aurat ini, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita balik dengan soalan berikutnya Ustaz daripada Rosmahizan Abdullah. Assalamualaikum Ustaz Naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah pendapat Ustaz apabila seorang sahabat menasihati sahabatnya supaya menutup aurat dengan sempurna tetapi dijawab belum mendapat hidayah walaupun tidak menutup aurat tetapi hatinya baik? Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru Ustaz. Tambah sikit Ustaz pada soalan Ustaz. Ada orang yang dah pakai tutup aurat dah ni, dah pakai tudung semuanya, tapi buka aurat disebabkan kata nak jadi diri sendiri Ustaz. Bagaimana Ustaz? Silakan. Okay, baik. Yang pertama menjawab soalan yang kedua dulu. Kalaulah dengan sebab buka tudung menjadi diri sendiri, maka habis orang lelaki nak kena buka apa untuk jadi diri sendiri? Kalau orang perempuan kata buka tudung menjadi diri sendiri, habis orang lelaki nak kena buka apa nak tunjuk diri sendiri ni? Buka kepala. Kasar lah sikit, tapi itulah hakikat yang perlu kita telan. Maka pensyariatan menutup aurat ini bukan saya suruh, bukan jabatan mufti, perintah Allah beribu tahun dah. Maka perlu kita ambil kira sebagai hamba ini, adab dia lagu mana ni nak kena cerna bagi elok. Maka yang kedua ditanyakan soalan berkaitan, dia kata, hey, saya tak pakai tudung tapi hati saya baik. Ya Alhamdulillah, kalau hati kamu baik maka nescaya kamu akan taat kepada perintah Allah. Kamu tak akan berkhianat. Kerana itulah perintah Allah, bukan perintah manusia. Yang menciptakan kita pencerahan tu. Ya, cuma yang pasti orang yang baik pasti menutup aurat. Cuma orang yang menutup aurat belum tentu semua tu baik. Kan? Cuma jalannya kena mengikut prosesnya itu. Kena berusaha lah. Tak boleh lah kita kata Taufik Hidayah tak main lagi. Taufik Hidayah ni dia bukan macam promotion sale 77 99 10 10 tunggu tarikh nak main. Tuan-tuan ingat apa? Nak tunggu tembok bunga api baru nak main. Nak tunggu nak mati baru nak main. Nak tunggu hujung sakaratul maut barulah nak golek-golek sampai. Mana boleh? Kena usahakan. Kena usaha. Seperti mana orang yang lapar maka berusaha mencari makanan untuk menghilangkan lapar. Dia tidak mencari adat nak nganga saja bila lah nak hilang lapar. Itu tak cerdik namanya. Orang yang dahaga kena buat apa? Cara adatnya cari ayam. Jangan duk pergi telan Panadol. Lagi dahaga. Dia lapar, lepas tu dia pergi lena. Maka tak selesai masalah dia. Maka dalam proses kehidupan ini jangan mencari adat daripada asas utama dia. Sakit cari doktor. Adakah doktor menyembuhkan? Tidak. Ikhtiar kita mencari doktor sebagai asbab sahaja. Allah mengizinkan kesembuhan. Begitu juga dalam berusaha mendapatkan taufik hidayah. Maka jangan duk kata, oh saya tak main lagi taufik hidayah. Teka orang. Mana boleh cakap macam tu? Mana tak boleh kita menafikan ketika mana Allah dah mengetuk hati dengan kalimah tahlil la ilallah Muhammad Rasulullah. Itu bukan dia bagi pagi petang cabut balik, tak ada, itu bukan. Itu mutlak keizinan Allah kepada kita. Maka berusahalah jaga. Jangan duk main model banyak jenis kata macam tu. Oh, taufik hidayah tak main lagi. Kamu ada kalimah tahlil tu, kalimah tauhid itu dah dikira diberikan taufik hidayah. Kena jagalah. Jangan duk berlebih kurang. Usahalah kita usaha. Bukan nak mencari siapa salah dan siapa baik dan siapa jahat. Semua ada kesalahan belaka. Yang pakai tudung pun ada salah, yang tak pakai tudung ada salah. Cuma kita kembali kepada fitrah kejadian ini, kita buat salah sejauh mana pun, berusahalah kembali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia simple je tuan-tuan. Tuan-tuan agak-agak nak mati dalam keadaan yang macam mana? Nak mati dalam keadaan macam mana? Ustaz nak mati dalam keadaan apa? Beriman Ustaz. Beriman. Dalam keadaan akhlak yang terbaiklah kita usahakan, amalan bekalan yang terbaik. Baik, dengan keadaan kita sekarang, bandingkan diri masing-masing, cukupkah tidak dengan apa yang kita buat lah ni untuk kita mati? Saya tak cukup loh. Cukup Ustaz. Apatah lagi pada kita yang duk terbongkang banyak benda yang, contoh kata tadi kan, tudungnya tak pakai, mulutnya lebih pada apa dia lagi duk kata ke orang merata. Jadi kalau itulah persembahan yang kita nak bawa jumpa dengan Allah, kira-kira di mana tempat kita nanti? Maka itu satu bentuk persoalan yang perlu kita jawab sama-sama, baik individual, kerana tak sama. Setiap orang itu ada
baik buruknya apa semua, cuma janganlah menggunakan perkataan hidayah tak main lagi itu. Hidayah tu Allah dah ketuk hati dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasul, itulah hidayah yang mutlak, yang besar. Kerana itulah yang kalimah yang besar yang membezakan kita dengan berbilion makhluk lain yang tidak mengucap kalimah syahadah ini. Hargailah sebaiknya. Allah Akbar. Jadi lebih baik kita hisap diri kita sendiri sekarang daripada saat kita dihisap oleh Allah SWT kelak. Sebab takut-takut kita menyesal di kemudian hari sudah tidak berguna. InsyaAllah. Jadi Ustaz, kita beralih dengan soalan berikutnya Ustaz. Kemungkinan soalan terakhir untuk episod kita pada kali ini, iaitu daripada Jai Jai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalaulah wanita boleh pinjam mata lelaki hanya untuk seminit, pasti selepas itu dia akan berpakaian labuh hingga ke lantai. Soalan saya Ustaz, adakah memang Allah jadikan sifat lelaki ni mudah tergoda pada wanita? Mohon perkongsian. Terima kasih. Silakan Ustaz. Ya, jawapannya memang tu saya kata tadi, orang lelaki ni memang tak nafi kalau normal pada orang lelaki yang normal itu. Even kalau tadi ada satu soalan dia kata, Ustaz, kalau kami tua-tua akan tutup aurat tak? Kadang petang-petang nak sidai, pagi-pagi nak sidai kain payah lah, nak serlum, semua ni pakai berkemban saja. Jangan. Orang tua-tua dia menarik ya, orang tua-tua. Hak muda-muda mungkinlah tak kelapak nak tengok, tapi hak tua-tua, tok sia, hak yang tua-tua apa semua ni kan, lalu naik motor patah balik. Jangan ada buat main, kerana tarikan itu benda yang subjektif. Kalau dibelah apa ni, Jepun, Korea, taste mereka suka orang yang kurus. Dibelah Middle East, dibelah orang Arab, dibelah Afrika, mereka suka yang badan besar. Nampak tak? Kalau dari segi sizing pun orang kata body shaming, tak tuan-tuan. Kamu, kalau kita yang mungkin di Malaysia ni badan besar, tuan-tuan di negara yang salah aja. Kalau tuan-tuan kurus sangat, skinny, badan ni ya Allah kurus kering, tuan-tuan di negara yang salah aja. Kerana ada subjektif yang suka kepada bentuk itu. Bentuk itu, warna putih. Ada orang suka warna putih, ada orang tak mau warna putih Ustaz. Tak tengok. Dia kata cepat kotor. Tak tahulah dia nak sedap ke hati ke apa, tapi hakikatnya setiap daripada kecantikan manusia yang Allah jadikan itu ada cantik dia. Cuma tak cantik pada pandangan kamu, cantik pada pandangan orang. Kalau cantik pada pandangan semua orang, penat kita. Semua berebut. Semua berebut. Betul, kadang-kadang tahu, dia ni boleh menikah kawan tu noh. Lah dia suka hang duk kalut. Siapa biar pikat dia lah. Dia kata tu dia, bini dia macam ni sekian-sekian. Yang hang duk kalut bini orang, kenapa nu bini hang duk ada? Sebab Allah bagi hang suka kat bini hang bersesuaian dengan keinginan kamu. Dia suka kat bini dia, sesuailah dengan keinginan dia. Maka yang pasti lelaki suka kepada perempuan itu memang fitrah Allah jadikan alam ini berfungsi Adam dan Hawa. Bukan Adam dengan John. Tak boleh tuan balik awal. Kan misai bertemu misai tu. Dia ada buat main. Maka sebab tu bila golongan LGBTQ ini wujud, pelik. Dia kata raikan hak kebebasan bersuara. Weh, kalau kami raih kebebasan, hang tak ada oi. Kalau pok hang dengan pok hang juga, tak keluar hang. Maka pok hang perlu mak hang. Kasar sikit. Your daddy, you need your mommy. Mak perlu pak, laki perlu perempuan. Maka dia tak boleh menyalahi adat. Hak kebebasan apa? Hak kebebasan sebenar adalah mengembalikan kamu kepada keadaan fitrah. Lelaki suka tengok perempuan, perempuan suka tengok lelaki. Maka itu hakikat dia. Itu adalah fitrah pada alam ini. Cuma pada penjagaannya, Allah ajarkan kita yang lelaki turunkan pandangan, yang perempuan menutup aurat. Kalau tertib ini diikut, maka selesailah masalah. Ni yang lelaki gatal nak tengok, hak perempuan gatal nak menayang. Elok. Maka balik awal berjemaah lah. Maka insyaAllah kita usahakan bersama. Kita bukan nak highlightkan siapa-siapa pagi ni, nak sentuh pada siapa-siapa. Tidak. Kita sama-sama perbaiki. Saya pun yang bercakap bukanlah akhlaknya baik sangat, bukanlah bagus sangat, tapi kita sama-sama kita usaha membaguskan daripada hari ke hari, insyaAllah. InsyaAllah sama-sama kita memperbaiki diri kita. Lelaki tundukkan pandangan, wanita menutup aurat. Satu kesimpulan yang ringkas, padat, yang boleh untuk kita sama-sama hadam pada pagi, insyaAllah. Jadi Ustaz, boleh Ustaz rangkukan pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan doa ringkas. Mudah-mudahan Allah SWT berkati pertemuan kita. Ustaz, silakan. Baik, insyaAllah jom kita sama-sama tutup dengan bacaan doa. Mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita semua yang sedang menonton
sama ada yang menonton sekarang ataupun nanti ada kebaikan insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amaka fi mazidah. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tak sedar ya Allah. Ya Latif, lembutkan hati kami keras dengan dosa dan maksiat telah kami lakukan ya Allah. Tangan yang kami tadah pada pagi ini tangan yang banyak buat dosa ya Allah, yang melakukan kemaksiatan di atas muka bumi-Mu ya Allah. Ya Allah, kalaulah Kau tak memberikan keampunan, kami takut kami akan diazab dengan azab yang pedih ya Allah. Pada kami yang masih ada gambar-gambar yang mendedahkan aurat di media sosial, di mana-mana platform ya Allah, maka izinkanlah segera kami buang ya Allah. Kami takut kami mati, kami meninggalkan gambar-gambar tersebut tersebar melata di atas muka bumi tanpa ada had batasnya ya Allah. Ya Allah, pada kami yang ada mak dan ayah, Kau izinkanlah kami dapat berbuat dan berbakti kepada mak ayah kami ya Allah. Pada elok akhlak kami di hadapan mereka, lunak dan rendahkan suara kami saat kami berbicara dengan mereka. Pada kami yang sakit, sembuhkanlah penyakit kami ya Allah. Pada kami yang jahil, kurniakan kefahaman ilmu kepada kami. Pada kami yang masih makan harta haram, riba, rasuah, syubhah, maka ampunkan semua dosa-dosa pada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz di atas puasan ilmu, bacaan doa. Mudah-mudahan Allah Taala panjangkan usia Ustaz, kekal kesusahan kesihatan untuk terus sampaikan ilmu kepada kami semua insya-Allah. Jadi saudara sekalian, terima kasih kerana kekal bersama dengan kami sehingga ke penghujung rancangan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini menjaga topik berkaitan dengan berhenti tayang memberikan satu suntikan semangat untuk kita terus memelihara aurat kita insya-Allah. Saya dan Luqman mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana, terkasar tutur bicara, tersilap tutur kata. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain episod rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.